bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya, maka kita dapat bersama untuk slot yang kedua dalam e-colloquium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 tahun 2020. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sebau. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan pemimpin pendidikan seluruh negara, warga pendidik di seluruh negara dan khususnya kepada tetamu khas kita untuk pembentang ucap tama dalam e-colloquium Pendidikan Peringkat Kebangsaan kedua tahun 2020 ini, kepada yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin bin Senin, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Selamat datang yang berbahagia Datuk. Jadi sebelum itu, untuk rakan-rakan pemimpin pendidik di seluruh negara, rancangan e-colloquium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 ini boleh dilayari melalui pautan di YouTube dan live melalui FB PPD Tatau Sebau. Justru itu, tak kenal maka tak cinta. Ada lebih baik kita mengenali yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin bin Senin, mantan KPPM kita, untuk makluman rakan-rakan yang menyertai pada pagi ini. Jadi, mantan KPPM kita yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin Senin adalah anak kelahiran negeri Sabah di Bawah Bayu, merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sains dan Pendidikan daripada Universiti Sains Malaysia pada tahun 1983. Beliau memulakan perkhidmatan sebagai seorang pendidik pada 1 Ogos 1984 di SMK Tenghilan, Tamparuli, Sabah. Pada tahun 1987, beliau melanjutkan pendidikan beliau ke ijazah sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia dari Universiti Putra Malaysia. Selepas itu, beliau dilantik sebagai pengetua di SMK Taun Gusi, Kota Belud pada tahun 1989. Pada tahun 2004, yang berbahagia Datuk Dr. Cikgu Amin Senin melanjutkan pendidikan beliau ke bidang Doktor Falsafah di Universiti Malaysia Sabah. Dengan kredibiliti beliau sebagai seorang pemimpin pendidikan semakin dipercayai apabila beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Institut Aminuddin Baki pada tahun 2006. Pada tahun 2009, beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru kejayaan beliau semakin berkembang, di mana pada tahun 2012, yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin Senin dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bahagian dasar dan seterusnya diamanahkan dalam bahagian pembangunan profesionalisme keguruan pada tahun 2015. Bagai laut datang memunggah mutiara. Pada tanggal 19 Oktober 2017, beliau telah diberi amanah dan tanggungjawab untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang ke-16. Dan pada 2019, beliau bersaras wajib daripada dunia pendidikan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan,
tajuk yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin Senin akan kongsikan bersama dengan kita pada pagi ini secara maya. Merupakan satu tajuk yang amat menarik untuk kita sama-sama memberi perhatian dan kita memberi ruang untuk soal jawab kepada semua rakan-rakan pemimpin sama ada yang berada di Sarawak, Sabah dan di semenanjung Malaysia untuk terus bersama dengan kami sepanjang 45 minit. Tajuk yang dalam ucap pertama Datuk Cikgu Dr. Amin Senin nanti iaitu pengurusan perubahan pendidikan impak COVID-19 terhadap persekolahan. Jadi kita harap pembentang ucap pertama kita sudah bersedia untuk bersama dengan kita secara maya pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk, sudah bersedia? Waalaikumsalam, sudah. Ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali Datuk. Ya. Jadi saya serahkan terus kepada yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin Senin untuk mengupas dan berkongsi dengan kita tajuk pengurusan perubahan pendidikan impak COVID-19 terhadap persekolahan. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada KPPD, Cikgu Samri yang telah memperkenalkan dan juga menjemput saya sekaligus pada pagi ini dalam kolokium pendidikan peringkat kebangsaan yang dihostkan, dianjurkan oleh PPD Tatau dan Sebau. Saya juga ucapkan terima kasih kepada warga-warga guru dan juga kepada pembimbing pendidikan yang sama-sama terlibat dalam program pada pagi ini. Saya sempat sekejap tadi ikut Dr. So Binci punya sesi soal jawab sekejap di sini. Dan saya dipahamkan beliau sekarang berada di Spanyol ya? Spain. Ya, di Spain. Di Spanyol. Ya. Dan mudah-mudahan e-kolokium ni yang akan diadakan nanti sehingga beberapa 2-3 hari ini akan banyak memberikan kesan kepada rakan-rakan guru sekalian. Saya sengaja bincang pada pagi ini berkaitan dengan impak sebenarnya, impak COVID-19 ini kepada sistem persekolahan kita terutamanya di Malaysia. Dan seperti yang disebut oleh Dr. Su tadi, sebenarnya bukan kita saja di Malaysia, di seluruh dunia pun menghadapi kecelaruan apabila wabak COVID-19 ini berlaku seawal bulan Mac, lebih awal daripada itu lagi, berlaku lockdown kepada sistem pendidikan seluruh dunia. Tidak kira di negara yang kecil ataupun negara yang besar, mereka menghadapi suatu suasana yang kecelaruan dan kelang kabut sebab tidak tahu bagaimana menghadapi kesan daripada lockdown yang berlaku oleh COVID-19 ini. Saya tak mau bincang yang lain, tapi saya ingin menghimbau balik sebelum saya bincang secara khusus tentang bagaimana kita mengurus perubahan pendidikan ini. Saya ingin bersama-sama dengan warga guru, tuan-tuan dan perempuan untuk mengimbau kembali. So far daripada bulan Mac hingga sekarang ni bulan Disember ni, lebih daripada hampir 10 bulan dan hampir 1 tahun, apa lesson learn? Apa iktibar yang kita pelajari setakat ini dalam keadaan ini? Saya akan beri beberapa pandangan saya dan rakan-rakan guru boleh setuju tidak setuju, tetapi yang ini pemerhatian dan juga pengalaman yang saya lihat berdasarkan kesan daripada wabak ini. Yang pertama ini di peringkat awal saya lihat khusus kepada sistem kita sendirilah, sistem pendidikan di Malaysia dan juga di tempat yang lain pun sama juga. Apabila berlakunya
COVID-19 ini, pandemik COVID-19 dan juga berlakunya lockdown, saya banyak kali sebut sistem persekolahan kita khususnya. Sistem persekolahan kita ini tidak bersedia dan tidak dapat menampung kesan daripada lockdown ini. Sebabnya, sistem persekolahan kita dibangunkan untuk memenuhi keperluan-keperluan biasa tanpa ada, orang tidak bayangkan lockdown ini sampai hampir setahun. Tidak pernah dibayangkan begitu. Dan kita pun tidak tahu macam mana mau menghadapi. Sebab itu nanti saya akan bincang lebih lanjut. Kita biasa menghadapi bencana-bencana jerubu dan juga banjir. Yang itu kita boleh tangani. Tetapi bencana jerubu dan banjir itu dia predictable, boleh diramal dan juga bersifat jangka pendek. Sebab itu kita tidak risau bila berlaku banjir ataupun berlakunya jerubu. Sebab kita boleh kawal dari segi pengurusannya. Tetapi bila berlakunya COVID-19 ini, pertama dia unpredictable, kita tidak boleh jangka. Yang kedua, dia melibatkan seluruh negara. Kalau bencana jerubu dan banjir ini mungkin melibatkan satu negeri ataupun mungkin melibatkan satu daerah atau mungkin melibatkan 2-3 sekolah saja. Tetapi wabak pandemik COVID-19 ini satu negara dan seluruh dunia menghadapinya. Sebab itu masing-masing tidak tahu dan masing-masing mencari model bagaimana menyelesaikan masalah persekolahan yang kita hadapi sekarang. Dan sehingga setakat ini tidak ada satu negara pun yang boleh menghasilkan satu model generik yang boleh digunakan pakai untuk semua negara. Kalau kita bincang di Malaysia sendiri, tidak ada satu model pun sama dari segi pengurusannya, dari segi pedagoginya yang sesuai. Sama ada di PPD Tatau Sepau punya model ini, mungkin tidak sesuai di Kuala Lumpur, tidak sesuai di Semenanjung, tidak sesuai di Sabah. Dia hanya sesuai di PPD Tatau Sepau saja. Jadi maknanya tidak ada model-model yang kita katakan foolproof yang boleh digunakan pakai untuk semua. So masing-masing mencari model, mencari pendekatan bagaimana kita ingin menghadapi cabaran ini. Tapi satu yang saya lihat, masing-masing cuba untuk kembali kepada normal persekolahan itu. Normal persekolahan maknanya bagaimana kita ingin memastikan anak-anak didik kita supaya dapat belajar secara normal seperti biasa. Dan ini merupakan satu pendekatan yang saya rasa di peringkat awal boleh, tetapi tidak boleh berterusan seperti ini. Nanti saya akan bincang kenapa kita kena lihat begitu. So itu yang pertama. So jadi saya lihat sehingga 6 bulan yang pertama kita mencari model-model yang ini. Dan saya dapati di Malaysia kita sudah hampir sepakat bahawa di antara model pembelajaran murid yang kita terima pakai ialah pembelajaran jarak jauh, distance learning. Distance learning ini kita angkat sebagai satu pendekatan yang untuk menyelesaikan masalah pembelajaran murid yang berada di rumah. Kita mesti ingat ya, apabila berlakunya lockdown ini, yang dikatakan iklim pembelajaran itu sudah berubah. Yang dikatakan learning itu tidak lagi berlaku dalam bentuk bilik darjah. Tidak lagi berlaku dalam bentuk 40 orang, satu bilik darjah, ada guru di hadapan. Apa yang berlaku sekarang ini, suasana pembelajaran ini berlaku secara remote, jarak jauh, yang muridnya kita tidak boleh kawal, anak murid kita tidak boleh kawal. Saya tahu kebanyakan guru-guru masuk pergi Google Classroom, kita ada delima tu, masuk dalam Google Classroom. Kalau kita ada 40 orang murid, saya yakin tidak sampai pun 15 orang murid yang masuk pergi Google Classroom kita. The rest itu kita pun tidak tahu dia ke mana. Yang itu pengalaman di semua di seluruh Malaysia. Dalam arti kata yang lain, bila kita mengadakan pembelajaran jarak jauh ni banyak limitation-limitationnya, tetapi kita berandaian murid kita semua mendapat suasana pembelajaran yang sama. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan prinsip Pareto, prinsip Pareto itu, hanya 20% saja murid kita sebenarnya yang terlibat dalam pembelajaran jarak jauh ni. 80% lagi itu sebenarnya tidak terlibat dalam sebarang pembelajaran jarak jauh. Yang ini kita kena akui hakikat ini. Dan sebab itu saya dapati
bagus kita ada alternatif pembelajaran jarak jauh ini, tetapi pertama tidak semua pelajar kita terima. Sebab pembelajaran jarak jauh kita ini banyak bergantung kepada teknologi, terutamanya teknologi digital yang melibatkan komputer, telefon ataupun yang melibatkan internet, dan tidak semua pelajar kita begitu. Sebab itu saya kata hanya 20% saja. Dan bila kita sebut teknologi ini, dia ada dua level penggunaan teknologi. Satu level access of teknologi itu sendiri. Dan ini kita dapati walaupun pelajar kita mempunyai akses teknologi, kalau kita boleh katakan 80% ada akses teknologi, 80% hingga 90% akses teknologi, setakat itu. Tetapi level yang kedua itu, kemahiran dia menggunakan akses teknologi itu tidak sampai kepada 80%. Yang ini juga suatu perkara. Sama ada dia melibatkan murid, melibatkan guru, apatah lagi ibu bapa. Sebab itu pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bergantung kepada bantuan ibu bapa yang berada di rumah. Dan kita dapati teknologi ini sudahlah aksesnya tidak 100%, kemahiran pedagogi yang perlu dimiliki oleh guru dan juga kemahiran belajar yang perlu dimiliki oleh murid dan kemahiran membantu pembelajaran yang perlu dimiliki oleh ibu bapa itu juga semakin menurun. Sebab itu saya tengok kesan dari pembelajaran jarak jauh ini tidak sampai pun 20 hingga 30%. Dan ini sebenarnya kerana sistem sokongan kita terhadap pembelajaran murid yang berada, sebab ingat ya, yang dikatakan learning space itu tidak berlaku dalam bilik belajar. Dia berlaku dalam suasana maya ataupun berlaku di rumah yang tidak ada kawalan langsung kepada kita. Jadi sistem sokongan kita juga kita tidak sempat menyediakan kepada anak didik kita. Ibu bapa, sebenarnya ibu bapa, walaupun saya tahu guru-guru kita bila bagi kerja rumah melalui Telegram, WhatsApp ataupun melalui internet itu kepada ibu bapa, sebenarnya satu tension kepada ibu bapa yang ada di rumah itu. Sebab dia tidak tahu macam mana dia mau membantu anaknya untuk menyelesaikan kerja-kerja yang berada di rumah itu. Sedangkan kita guru pun menghadapi suasana yang sukar dalam keadaan sekarang, bayangkan ibu bapa yang tidak ada kemahiran, lagilah dia mendapat masalah tension. Sebab itu kita dapati soal psychological, soal tekanan kepada semua pihak semakin tinggi. Dan ini merupakan perkara-perkara yang saya rasa amat penting kita kena lesson learn yang kita kena belajar. Tetapi satu pemerhatian saya yang cukup merungsingkan saya ialah apabila berlakunya pembelajaran jarak jauh ini, dia menyebabkan gap pembelajaran itu semakin luas. Dalam arti kata yang lain, keadilan, equity itu semakin meluas. Di antara murid yang dapat belajar itu semakin meluas. Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya 20% pelajar saja yang boleh cope up with this kind of method pedagogy. The 80% itu selalunya dia tertinggal. Dan ini semakin lama semakin luas. Bayangkan kita sekarang berada di bulan yang ke-10, masuk hampir setahun. Saya rasa gapnya semakin jauh. Sedangkan yang berada dalam satu sekolah, satu classroom pun kita ada gap. Bayangkan sekarang gap ini semakin meluas. Ada dua sebab. Pertama tadi saya sebutkan ialah kerana satu, teknologi itu sendiri ada kekangannya. Yang kedua, sokongan ibu bapa sendiri tidak seperti mana yang kita boleh harapkan, tidak sepenuhnya. Atas dasar mereka tidak punya kemahiran berhadapan dengan suasana ini. Dan yang ketiga yang saya rasa jauh lebih penting ialah hanya murid-murid yang mempunyai kesediaan dan juga pengurusan pembelajaran kendiri yang bagus saja boleh menguasai pembelajaran jarak jauh ini. Sebab penguasaan pembelajaran jarak jauh ini memerlukan kemahiran pengurusan pembelajaran kendiri yang cukup baik. Dan seperti yang kita tahu, anak murid kita amat bergantung kepada guru. Mereka tidak tahu bagaimana mengurus pembelajarannya. Dan saya rasa ini di antara kita punya
handicap sebab kita tidak memberikan kaedah pengurusan pembelajaran kendiri yang baik ketika mereka berada dalam suasana sekolah yang normal. Jadi bila berlaku COVID ini, pelajar kita pun tidak tahu apa nak buat. Kadang-kadang dia ada telefon, tapi telefon tu pun dia tidak digunakan untuk benda yang lain. Sebab itu kalau kita tengok salah satu buku yang ditulis oleh Kentaro Toyama itu mengatakan bahawa teknologi itu, tak kira teknologi apa, sama ada internet ke, teknologi digital ataupun komputer, sebenarnya pengalaman menunjukkan, sejarah menunjukkan bahawa teknologi itu dikatakan sebagai jack. Jack, kalau kita rosak tayar kereta, kita buat jack, kita angkat. Dan jack itu maknanya kita angkat kereta itu supaya tayar kereta kita buka. Jack ini maknanya dia melebarkan jurang. Teknologi itu melebarkan jurang. Dia bukannya yang dipanggil lever, ataupun kalau kita main jongkang-jongket tu, jongkang-jongket tu yang di tengah-tengah itu adalah lever, ataupun kita panggil tuas yang mengimbangkan di antara orang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sepatutnya teknologi itu perlu berbentuk seperti itu untuk merapatkan jurang, tetapi teknologi tidak begitu katanya. Teknologi itu dia melebarkan jurang. Dan yang ini berlaku di seluruh dunia. Sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada teknologi sepenuhnya, sebab syarat kita untuk menggunakan teknologi, sama ada telefon dan sebagainya, ialah kita mesti ada kemahiran belajar yang bagus untuk memastikan kita boleh memanfaatkan teknologi. Maksud saya, teknologi itu bukan penyelesaian. Teknologi itu hanya support kepada perkara pokok dalam pembelajaran. Perkara pokok dalam pembelajaran ialah bagaimana anak murid kita mempunyai kaedah pengurusan pembelajaran kendiri yang baik. Yang ini dia tidak ada. Bila ini tidak ada, maknanya teknologi apapun yang kita beri pada dia, dia tidak akan gunakan dengan baik. Sebab itu teknologi ini, kata Kentaro Toyama, dia boleh membawa kepada benda yang positif, boleh membawa kepada benda yang negatif. Dan dalam diri manusia ni seperti itu. Dalam diri kita ada kecenderungan negatif dan juga ada kecenderungan yang positif. Jadi itu kalau kita tidak ada disiplin yang baik dari segi belajar, kemungkinan dorongan yang tidak baik dalam diri kita akan menggunakan teknologi itu untuk melihat benda-benda yang tidak baik, yang boleh merugikan kita. Dan begitulah sebaliknya. Jika sekiranya ada disiplin pembelajaran yang baik, dengan panduan yang baik, kita akan menggunakan teknologi untuk benda itu. Dan saya percaya guru-guru kita yang ada di luar sana boleh lihat kepada anak murid kita. Anak murid kita yang 20% yang boleh memanfaatkan kaedah pembelajaran jarak jauh ini, salah satu kita perhatikan murid itu punya pengurusan pembelajaran kendiri yang bagus. The rest itu sama ada dia tidak tahu atau langsung tidak memiliki pengurusan pembelajaran. Dan saya rasa moving forward ialah kita kena mengambil kira bagaimana kita menerapkan pengajaran pengurusan pembelajaran kendiri yang baik. Dan ini saya lihat bergantung sepenuhnya kepada bagaimana kita nanti apabila keadaan menjadi normal untuk memastikan benda ini berlaku dengan baik. Sebab itu kaedah pengajaran kita juga akan berubah. Now, saya ingin masuk yang itu dia punya latar belakang dan saya ingin bincangkan sekarang ini ialah kaedah pengurusan kita. Seperti yang kita lihat di peringkat awal apabila berlakunya COVID-19 ini, kita tidak ada pengalaman. Dan oleh sebab kita tidak ada pengalaman menghadapi suasana yang unpredictable ini, kita telah menggunakan kaedah pendekatan pengurusan yang saya panggil pengurusan krisis. Sebab kita telah diajar sebagai pengetua, sebagai guru besar, sebagai guru, pengurusan krisis bencana, banjir dan juga pengurusan krisis bencana jerubu. Yang ini boleh dikatakan setiap tahun kita hadapi ini. Sebab itu kaedah pengurusan krisis ini kita telah gunakan di peringkat awal apabila kita menghadapi wabak COVID-19 ini. Dan pada saya tepat pada ketika itu kerana kita tidak tahu, jadi kaedah yang terbaiknya ialah kaedah pengurusan krisis. Seperti mana kita mengurus banjir dan juga mengurus jerubu. Tetapi saya lihat secara terus-menerus kita menggunakan kaedah pengurusan
krisis untuk menghadapi wabak COVID-19 ini tidak produktif. Sebab pengurusan krisis ini berbentuk jangka pendek, berbentuk semasa dan ada time frame-nya. Sedangkan COVID-19 ini mempunyai kesan mendalam kepada pembelajaran murid yang berterusan, yang kalau kita tidak tackle dengan baik, kita akan mengalami masalah. Sebab itu bila kita menggunakan pendekatan pengurusan krisis ini, kita hanya melihat soal bila nak buka sekolah, bila nak tutup sekolah, bagaimana kita nak atur penjarakan murid, bagaimana kita memakai. Jadi soal-soal yang berbentuk SOP begitu bagus, tetapi kalau berterusan kita memikirkan begitu, kita menghadapi masalah dari segi menghadapi kesan COVID yang berpanjangan. Sebab itu saya mencadangkan sudah tiba masanya kita melihat impak COVID-19 ini bukan menghadapinya dalam cara pengurusan krisis. Kita kena hadapinya dalam kaedah pengurusan perubahan pendidikan. Kalau pengurusan krisis, dia menekankan soal jangka pendek sebab dia ada tempoh masanya, tetapi pengurusan perubahan ini dia menekankan kepada soal jangka panjang. What next yang akan datang? Kita mesti ingat ya, apabila berlakunya COVID-19 ini, kita dalam pengurusan krisis kita berusaha untuk normalize the situation. Normalize the situation maknanya kita memastikan dia balik kepada asal. Itu pengurusan krisis. Kita ingin mengembalikan dia kepada asal. Tetapi dalam perubahan impak COVID ini, kita tidak boleh normalize situation. Kita perlu menghadapi a new normal. Norma baru dalam sistem pendidikan kita. Dan kalau kita tidak memikirkan dengan kaedah pengurusan perubahan pendidikan, rasanya kita akan menghadapi masalah dari segi jangka panjang. Kita mesti ingat ya, COVID-19 ini memberikan kita indikator pertama, sistem persekolahan kita yang ada sekarang ini, prosedurnya, kaedahnya memang tidak boleh menghadapi suasana seperti yang ada sekarang ini. Kita perlu memikirkan satu cara lain, pendekatan baru, kaedah baru, sistem, quote-unquote, sistem persekolahan yang ada sekarang ini untuk menghadapi impak. Nah, cuba kita lihat ya. Dalam pengurusan perubahan pendidikan ini, kalau kita ambil COVID-19 ini, dia ada 3 fasa yang kita lihat. Fasa pertama dalam pengurusan perubahan dalam menghadapi impak COVID ini yang dipanggil fasa pertama, yang kita panggil relief situation, ataupun suasana kita memberikan bantuan dan sokongan. Di peringkat awal, yang ini kita banyak urus secara pengurusan krisis. Okey, tetapi kita tidak boleh terikat dengan itu. Pada peringkat awal ni, tuan-tuan dan puan-puan, pengetua dan guru besar dan guru-guru banyak memberikan bantuan kepada anak murid kita, sokongan untuk memastikan pembelajaran itu dapat berlaku di rumah. Tetapi ini tidak boleh berterusan sebab kita tahu kesan daripada wabak COVID ini yang orang bincang banyak berlaku the learning loss. Kehilangan pengalaman pembelajaran itu. Yang saya sebut tadi hanya 20% saja pelajar kita boleh. Bagaimana dengan yang 80%? Bagaimana kita nak menghadapi kesan ketidakadilan, kesan pembelajaran yang kepada 80% ini? Yang kita buat sekarang ini betul-betul berbentuk jangka pendek. Kita hanya berikan bantuan dan sokongan sekadar yang kita mampu, tapi tidak membantu semua pelajar. Dia hanya membantu aja 20% pelajar. Sebab itu, kalau kita terus-menerus menggunakan kaedah pendekatan krisis ini, sampai bila pun kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini, dan kesan ini akan berterusan memberi impak yang besar kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Sebab itu, peringkat awal ini saya lihat di peringkat relief ataupun bantuan dan sokongan ini sudah hampir-hampir berada di ujungnya. Kita hampir setahun sudah, kita masih lagi dalam bentuk relief atau bentuk bantuan dan sokongan. Adakah kita sekarang ini sudah memikirkan, andai kata sekolah dibuka sepenuhnya, apabila kita punya vaksin itu telah dapat diperolehi, bagaimana kita nak menghadapi the second phase of impact of the COVID-19 ini yang kita panggil impact recovery? Bagaimana kita nak mengatasi masalah the learning loss pelajar kita ini, yang 80% pelajar kita tidak dapat
suasana pembelajaran yang baik. Apakah kita sudah merancang ke arah itu? Ataupun kita masih lagi terikat dengan kaedah yang ada sekarang? Okey, yang itu perlu dipikirkan daripada sekarang. Sebab itu pengurusan perubahan pendidikan ini telah memikirkan ke depan macam mana kita nak buat recovery. Kalau budak balik belajar ke sekolah, apa kaedah yang kita boleh gunakan untuk mereka boleh kembali kepada normal daripada segi pembelajarannya. Banyak kesan psikologinya, kesan konten yang dia perolehi, pembelajarannya banyak kesan-kesannya. Soal sosialnya yang dihadapi. So, apakah pihak sekolah, pihak PPD dan JPN sudah memikirkan apa recovery plan kita dalam konteks ini? Yang itu kita kena fikir dalam konteks pengurusan perubahan pendidikan. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang jangka panjang lebih jauh lagi ialah saya panggil peringkat rebuilding. Bagaimana kita nak memikirkan semula, membangun semula sistem pendidikan kita ini yang tidak terikat dengan kaedah yang lama. Kita tahu sekarang, contoh umpamanya kita tahu salah satu kesan yang paling penting sekarang ini kita dapati bahawa yang kita katakan learning space ataupun suasana pembelajaran, iklim pembelajaran itu bukan lagi terikat dengan jadual waktu. Tidak lagi terikat dengan bilik darjah yang 40 orang. Learning space sekarang ini boleh berlaku, digital space boleh berlaku. Tidak berlaku pembelajaran itu tidak berlaku dalam bilik darjah. Sebab itu saya lihat kebanyakan guru-guru dan saya lihat di antaranya saya lihat ada Cikgu Nur Helmi akan bentang selepas ini bagaimana soal hybrid learning. Hybrid learning telah menjadi salah satu kaedah pendekatan yang kita nak gunakan. So bagaimana kita dalam masa akan datang sistem persekolahan kita ini bukan lagi sistem konvensional yang kita telah lalui. Sistem konvensional yang kita telah lalui ini tidak boleh menghadapi suasana yang ada sekarang ini. Dia menyebabkan kita kena memikirkan semula sistem kita secara keseluruhan. Yang ini perlu ditangani dengan kaedah pengurusan perubahan pendidikan. Tidak boleh ditarifi dengan kaedah pengurusan krisis. Kita kena memikirkan jangka panjang. Maksud saya ialah bagaimana keseluruhan sistem kita. Dan saya lihat dalam suasana sekarang ini, salah satu perkara yang perlu dipikirkan oleh sistem kita ialah soal autonomi. Ingat tidak di peringkat awal COVID-19 ini, oleh sebab sistem pendidikan kita terlalu very structured itu, dia amat bergantung arahan daripada kementerian, pergi JPN, pergi PPD, pergi sekolah. So sekolah tunggu PPD, PPD tunggu JPN, JPN tunggu kementerian. Sedangkan suasana yang ada sekarang ini, dia tidak boleh begitu lagi. Suasana yang ada sekarang ini perlu autonomi yang begitu meluas di peringkat sekolah. Bagaimana guru-guru di peringkat sekolah memikirkan pendekatannya? Sebab itu pendekatannya tidak boleh sama. Sebab itu kaedah prosedur biasa yang kita hadapi ini lambat. Yang kedua, sukar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di peringkat yang ada. Sebab itu, moving forward, autonomi. Bagaimana kita menguatkan autonomi di peringkat sekolah, di peringkat PPD untuk menyelesaikan masalah mereka. Saya bagi satu contoh, umpamanya ya. Dalam kaedah yang saya lihat yang berlaku sekarang ini ialah ibu bapa, parent, dia cuba nak bantu anak dia pembelajaran di rumah. Tapi tuan-tuan tahu tidak, ibu bapa kita kebanyakannya kita ambil yang secara positifnya lah. Mereka hendak tapi tak tahu nak buat. Okey. Apa yang dibuat sekarang ini, kita diberitahu untuk penilaian yang menggantikan peperiksaan untuk sekolah rendah dan sebagainya, yang kebanyakan sekarang di seluruh Malaysia buat ni ialah dia menggunakan assessment ataupun menggunakan kaedah project base supaya anak dia buat di rumah. Kemudian itu digunakan oleh guru untuk memberikan band mana kemahiran tahap minimumnya. So jadi kita pun bagilah kerja project base kepada anak murid kita supaya buat di rumah. Macam-macam lah kita bagi kaedah yang boleh menggabungkan pelbagai subjek itu. So jadi seperti yang saya katakan sebut, jangan fikir yang 20% itu. 20% itu boleh buat.
sebab dia punya kemahiran tu. Fikirkan 80% ni, agak-agaknya berlaku tidak project based learning ni di rumah. Kita bagi panduan kepada ibu bapa, buat begini, melibatkan beberapa subjek. Tetapi ibu bapa dia tidak boleh. Sebab itu saya tengok ada sekolah yang bagus contohnya. Even panduan itu pun dia tidak kongsi melalui digital. Dia boleh melakukan secara bersemuka. Dia panggil ibu bapa dia datang pergi sekolah, bagi panduan, okey, untuk project base ini buat begini. So maknanya panduan kepada ibu bapa itu lebih baik. Sebab itu saya kata benda ini berbentuk customization di peringkat sekolah itu sendiri. Saya di antara yang suka jika sekiranya pada peringkat awalnya sekolah ini tidak ditutup sepenuhnya. Sekolah ini ditutup secara berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat umpamanya kalau sekolah rendah itu 2 hari pergi sekolah, 3 hari tak pergi sekolah. Tapi bersekolah itu secara bergilir-gilir. Sebab apa? Sebab ketika dia bersekolah itu, di situlah peluang kita untuk mendidik anak-anak kita bagaimana dia mengurus pembelajarannya di rumah. Bagi kerja secara, tapi memberikan kerja melalui digital ini sukar untuk kita mendidik mereka untuk dari segi kuasa pembelajaran. Begitu juga dengan bapa, tidak-tidaknya kita kena ada bersemuka sekali untuk memberikan arahan seperti itu. Dan ini pada saya mesti berlaku di peringkat sekolah. Sebab itu saya bertanya, adakah kita memberikan panduan yang jelas kepada ibu bapa kita untuk membantu kita? Sistem kita yang ada sekarang ini terlalu terikat kepada konten. Apakah konten itu suatu yang utama ataupun proses pembelajaran itu yang diutamakan pada ketika ini juga merupakan suatu benda yang difikirkan di peringkat sekolah. Dan semua sekolah berbeza dia punya masalah. Sebab itu balik kepada tadi, pengurusan perubahan pendidikan ini memberikan autonomi kepada sekolah itu memikirkan bagaimana dia menghadapi masalah ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan di luar negara, Cikgu Su, Dr. Su tadi menyebut even di Amerika ataupun negara-negara yang lain pun yang mengamalkan sistem autonomi pun menghadapi masalah yang sama seperti masalah kita, itu yang berbentuk decentralized. Bayangkan kita yang berbentuk centralized ni lagilah bermasalah besar. So, jadi maknanya benda-benda seperti ini juga kena difikirkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks pengurusan perubahan pendidikan ini, kita kena memikirkan, saya nak rumus balik supaya kita boleh faham, kita tidak boleh menghadapinya dengan pengurusan krisis yang berbentuk jangka pendek. Dalam pengurusan perubahan pendidikan yang berbentuk jangka panjang ini, kita kena tackle 3 fasa. Fasa yang pertama yang saya sebut fasa relief, fasa bantuan dan sokongan di peringkat awal. Yang itu kalau nak buat kaedah pengurusan krisis boleh. Tetapi tidak boleh berterusan sebab kita dah masuk tahun bulan yang ke-10, masuk hampir setahun dah. Tak boleh lagi guna kaedah itu. Kita kena memikirkan lebih jauh lagi. Sebab kita kena masuk ke fasa yang kedua, kita memikirkan fasa yang saya sebut fasa recovery, the learning loss yang berlaku ini. Bagaimana kita merancang sekarang di peringkat sekolah, buka sekolah sepenuhnya, bagaimana kita nak buat recovery, proses pemulihan kepada anak didik kita yang telah ketinggalan jauh dalam masa setahun itu dari segi pembelajaran. Perlu ada perancangan daripada segi itu. Dan yang ketiganya, cara keseluruhan dari segi jangka panjang. Bagaimana kita nak memikirkan semula sistem kita. Kita tidak boleh kita terlibat dengan kaedah yang lama. Kalau kita ambil contohnya sekarang ini pun kita. Bagaimana kita telah memanfaatkan e-colloquium secara online ini dari segi kita punya professional learning community. Dan apakah bila telah kembali kepada normal nanti, pendekatan ini kita tak guna pakai. Kita tahu pendekatan ini di antara pendekatan yang produktif, bagaimana kita dalam sistem kita yang akan datang, memikirkan kaedah ini dijadikan sebagai satu trust untuk kita melihat keseluruhan sistem kita. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, fasa relief, fasa recovery, fasa rebuilding, memikirkan semula sistem kita ini perlu ditangani dalam pengurusan perubahan pendidikan. Tidak boleh diurus dengan hanya melalui SOP pengurusan krisis. Kalau ini berterusan kita lakukan, kita akan ketinggalan dan kita akan kehilangan opportunity untuk merubah sistem pendidikan kita ke arah yang lebih dinamik.
Saya rasa saya berhenti setakat itu untuk saya buka kepada soal jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada moderator kita. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Jadi di sini saya ingin buat sedikit rumusan intipati daripada pengurusan perubahan yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk sebentar tadi. Saya di mana beliau menyentuhkan dalam sistem kita sedia ada, kita lebih terbatas kepada konten sistem itu sendiri tanpa kita memperluaskan ataupun kita memberi fokus kepada sistem pembelajaran dalam bilik darjah. Ini bermakna 3 intipati penting yang perlu kita fikirkan dalam pengurusan perubahan. Yang pertama iaitu relief situation, di mana sepanjang 1 tahun kita sedia maklum bahawa bantuan sokongan daripada semua agensi, khususnya daripada pihak kerajaan, memang sudah pun berlaku. Jadi fasa yang kedua, Yang Berbahagia Datuk juga menyentuh tentang recovery. Dan fasa yang ketiga, rebuilding. Jadi perkara-perkara ini perlu kita ambil perhatian, di mana dalam sistem pendidikan kita yang amalkan sekarang perlu melalui perubahan, dan kita berharap perkara ini boleh ditangani di mana kuasa otonominya bukan sahaja kita menunggu daripada arahan kementerian, tapi di peringkat sekolah itu sendiri mampu untuk membuat satu keputusan dalam kita menangani apa-apa isu. Bukan sahaja kita terfokus kepada COVID-19. Jadi untuk itu soalan yang pertama Yang Berbahagia Datuk, iaitu dalam tindakan kita masih lagi terbatas dalam budaya menunggu arahan untuk bertindak. Sedangkan keputusan dasar dan SOP-nya telah pun dimuktamadkan. Tetapi kita tetap menunggu kata putus untuk bertindak. Mungkin Yang Berbahagia Datuk boleh memperincikan ataupun memberi pencerahan kepada soalan tersebut. Silakan Datuk. Terima kasih. Soalan ini bukan dialami oleh semua pihak, sebab sistem kita memang sistem yang sedemikian rupa. Budaya kita adalah budaya yang amat terikat kepada standard operating procedure, kaedah yang begitu. Tetapi saya rasa lesson learn yang kita dapat, iktibar yang kita peroleh daripada suasana sekarang ini, kita tidak boleh bergantung seperti itu lagi. Sebab itu dari segi operasional menghadapi masalah ini perlu, saya bagi contoh umpamanya. Bagaimana tadi saya ambil contoh, kalau umpamanya di peringkat kementerian, saya bagi contoh paling mudah di peringkat kementerian, apa yang telah dibuat sekarang ini ialah mereka telah menjajarkan sukatan pelajaran ataupun the common standard ini untuk menghadapi apabila buka sekolah pada tahun hadapan. Ya. Dijajarkan mengikut tempoh masa yang tertentu.
Even sekarang ini pun sudah ada penjajaran itu. Tapi penjajaran ini pada saya lebih merupakan penjajaran yang berbentuk konten dan berbentuk apa itu sukatan pelajaran seperti mana seperti biasa, cuma dia telah diubah sesuai. Saya lebih suka umpamanya kalau di peringkat kementerian panduan yang diberi itu lebih open, yang menekankan bukan kepada konten tetapi kepada pembelajaran. Sebab itu bukan kepada sukatan pelajaran yang dijajarkan. Saya lebih suka kepada sukatan pembelajaran yang bersifat umum, yang memberi panduan kepada guru dan juga memberi panduan kepada ibu bapa. Sukatan pelajaran kita yang ada sekarang ini hanya memberikan panduan kepada sekolah, kepada guru dan juga kepada pentadbir sekolah. Kita saja yang faham sukatan pelajaran kita ini. Tapi bagaimana dalam konteks, dalam keadaan yang saya dapat keadaan sekarang ini, yang saya lihat cabaran yang paling besar ialah ibu bapa yang 80% kebanyakannya itu tidak tahu bagaimana menghadapi suasana ini. Sebab itu kalau kita boleh mengeluarkan suatu dokumen yang agak mudah, yang saya panggil sukatan pembelajaran anak tu, yang boleh dibaca dengan baik oleh ibu bapa kita di rumah, maknanya dia faham juga. Bukan saja kontennya, bagaimana dia boleh membantu anaknya, itu jauh lebih baik. Sebab itu sukatan pembelajaran kita ini, perspektifnya mesti dilihat daripada perspektif murid. Tetapi sukatan pelajaran kita ini adalah perspektifnya ialah perspektif guru, memberikan pendarahan kepada anak muridnya. Jadi kalau kita boleh berfikir sedemikian rupa, maknanya itu akan memberikan banyak kelonggaran kepada sekolah dari segi melaksanakan sukatan pembelajaran itu. Itu satu. Yang kedua, panduan PPD ataupun GPN dari segi pengoperasian perubahan pendidikan ini, kita tidak boleh tunggu Kementerian Pendidikan, sebab setiap negeri, setiap PPD dia berbeza, dia punya pengetua dan guru besarnya berbeza sekolah yang mereka hadapi. Kita tidak boleh sama, macam-macam jenis sekolah dan macam-macam lokasi sekolah kita. Sebab itu saya lebih suka, contohnya, kalau GPN dan juga PPD, dia boleh menghasilkan, saya lebih suka menggunakan istilah yang sekarang ni, bukan istilah garis panduan. Saya lebih suka istilah yang digunakan sekarang, istilah playbook. Playbook ni saya pun tak tahu apa Melayunya. Playbook ini dia macam panduan tetapi dia agak loose. Terpulang kepada sekolah itu bagaimana menggunakan playbook ini. Kalau kita menyediakan playbook untuk pengetua dan guru besar menghadapi suasana sekarang ini, playbook itu hanyalah panduan tetapi terpulang pada dia mengubah sesuai dari segi pelaksanaannya. Tapi garis panduan, kalau kita bagi garis panduan, dia akan follow garis panduan itu daripada A sampai Z, A, B, C, D, E. Dia rasa dia tidak boleh keluar daripada garis panduan itu. Tetapi perkataan playbook itu dia ada panduan tetapi terpulang kepada guru besar dan pengetua untuk adaptation. Bagaimana dia melakukan di peringkat sekolah. Yang ini jangan tunggu kementerian. Ini saya cadangkan perlu ada playbook for school leaders. Ada playbook untuk pemimpin sekolah, pengetua dan guru besar untuk menghadapi suasana sekarang ini. Dan ini kena dibuat oleh GPN bersama dengan PPD bersama dengan pengetua dan guru besar. Mereka yang menghasilkan playbook mereka sendiri. Sebab kalau kita tunggu daripada kementerian, yang ini saya rasa kita mengalami masalah. Sebab itu sekarang ini kita ingin mengurus transisi perubahan ini. Kita tidak boleh lagi menunggu. Dan kita tidak boleh kaedah yang lama. Itu di peringkat GPN dan PPD. Mesti ada playbook untuk pengetua dan juga guru besar dari segi menangani suasana yang ada sekarang. Bagaimana di peringkat sekolah? Saya mencadangkan di peringkat sekolah, seperti yang saya sebut tadi. Masalah kita dalam suasana sekarang ini, ibu bapa kita tidak boleh, tidak tahu macam mana nak bantu kita. Dia nak bantu kita tapi dia tidak tahu macam mana bantu. Dan ini menjadi tanggungjawab di peringkat sekolah ya, menghasilkan playbook untuk ibu bapa. Dia kena contoh yang paling mudah lah. Bagaimana playbook for distance learning. Playbook untuk pembelajaran jarak jauh kepada ibu bapa. Yang ini hanya sekolah saja yang tahu. Sebab sekolah, dia tahu latar belakang ibu bapanya. Yang bagaimana?
So jadi bila ibu bapa dapat playbook itu, yang panduan yang dia boleh ubah sesuai, dia serba sedikit boleh membantu anak dia di rumah. Tetapi kalau kita hanya bergantung dengan kaedah Telegram, WhatsApp, internet bagi arahan, sampai bila tak boleh. Dan playbook ni kalau kita dah ada, kita panggil dia datang bersemuka dengan kita di sekolah, bincang begini cara penggunaan playbook ni. Jadi itu jauh lebih baik. Dan saya rasa ini pendekatan-pendekatan yang disebutkan tadi itu kita sudah menunggu. Kaedah menunggu ni tidak boleh. Kaedah sekarang ni kita kena ambil take our initiative di peringkat kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dan saya berikan pandangan tadi itu untuk melihat bagaimana manage perubahan transisi ini supaya autonomi itu dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya rasa setakat itulah panduan yang saya boleh berikan. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Nampaknya di peringkat sekolah perlu ada playbooknya tersendiri yang berbeza-beza di kalangan ibu bapa dan latar belakang murid itu sendiri. Playbook. Jadi ada satu lagi nih soalan daripada Datuk, iaitu kita sedia maklum internet. Dari segi capaian internet di Semenanjung, Sabah dan Sarawak ni memang dari segi logistik dan kekuatannya berbeza. Jadi bagaimana Datuk melihat Sabah dan Sarawak berbanding dengan di Semenanjung, rakan kita di Semenanjung, dari segi impak COVID-19 kepada proses pembelajaran secara maya ni? Silakan Datuk. Ya betul. Terima kasih. Soalan yang bagus ya. Ini bukan di Sabah Sarawak juga ya. Di mana-mana pun berlaku yang sama. Untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan kita semua ya. Kalau kita ambil US sebagai negara yang mempunyai teknologi yang tinggi ya. Kajian telah dibuat di US ini. Dari segi pencapaian pembelajaran di antara teknologi, kajian dibuat ya oleh terutama oleh Kentaro Toyama tadi, dibuat kajian di antara teknologi dengan pembelajaran, dia tidak ada korelasi yang tinggi. Kalau nak ikut di Amerika tu, dengan teknologi yang tinggi itu, pembelajarannya jauh lebih tinggi dibandingkan kita di Malaysia. Tetapi pencapaian pelajarnya pun dengan teknologi yang tingginya itu lebih kurang kita juga. Pun dia bermasalah juga. So jadi teknologi itu seperti disebutkan tadi bagus. Tetapi kalau kita bergantung kepada teknologi internet dan sebagainya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kita, itu bukan caranya. Dan banyak orang setuju. Kajian menunjukkan tidak membantu banyak. Dia balik kepada pokok persoalannya sekarang ialah kaedah pembelajaran murid kita tidak produktif seperti mana yang kita harapkan. Sama ada guna internet ke, tidak guna internet ke, jika cara belajar yang ada sekarang ini, kesan kepada pembelajarannya tidak akan dapat melangkah tinggi juga. Walaupun dia ada teknologi, ada internet seperti yang disebut, boleh sebut dengan guru-guru yang ada pengalaman, ada anak murid kita, ada telefon, ada internet, tetapi bila sampai kepada pembelajaran, telefon dia guna untuk benda yang lain, internet digunakan untuk benda yang lain, bukan untuk pelajaran seperti yang kita harapkan. Sebab, seperti yang disebutkan tadi, pelajar kita, dia punya masalah besarnya bukan tidak ada internet ataupun tidak ada teknologi. Itu bukan masalah pokok. Masalah pokoknya ialah pengurusan pembelajaran kendirinya tidak bagus. Jadi walaupun dia ada internet, ada telefon, ada komputer, dia tidak ada pengurusan pembelajaran kendiri yang bagus, dia tidak boleh meningkatkan pembelajaran. Saya tidak nafikan internet dan juga teknologi itu penting, tetapi kita sebagai guru, jangan menjadikan itu sebagai halangan untuk mereka belajar. Kita boleh buat macam-macam cara, sebab itu hybrid learning yang banyak akan dibincangkan nanti akan datang ni insya-Allah, tidak meletakkan teknologi itu sebagai asas. Teknologi itu sebagai support. Asasnya ialah
kemahiran pembelajaran, pengurusan diri pelajar itu yang perlu dibangunkan. Yang ini yang saya rasa perlu kita berikan keutamaan. Bagaimana guru-guru kita merubah cara pengajarannya supaya pembelajaran, responsibility of learning itu kepada anak didik kita. Sekarang responsibility of learning it is depend upon the teachers, bukan upon the student. Bagaimana kita nak memberikan tanggungjawab belajar itu kepada murid, mereka mengurus pembelajaran. Dan ini memerlukan perubahan dari segi kaedah kita juga. Sebab itu kalau kaedah kita masih lagi menekankan murid bergantung kepada kita dan tidak memberikan mereka, saya rasa ada masalah. Sebab itu kaedah pendekatan yang selalu saya sebut, learner centered itu perlu diberikan perhatian. So jadi untuk Sabah dan Sarawak ini very unfortunate sebab kita tidak, internet dan juga teknologi ini tidak begitu baik, menyebabkan keadaan semakin teruk lagi. Semakin teruk sebab tidak dapat membantu kita. So jadi, tetapi kalau kita meletakkan, kita switch the thing. Jangan kita give up because of the internet dan teknologi, tidak ada. Tapi cara berfikir kita untuk Sabah dan Sarawak dan tempat-tempat yang remote yang lain itu, berikan kemahiran pengurusan pembelajaran yang baik kepada anak didik kita. Yang itu akan jauh membantu lebih baik. Sebab kalau kita nak tunggu internet 10 tahun pun akan datang, tidak boleh dapat atasi masalah itu. Tetapi kita pergi kepada benda yang paling immediate yang kita boleh kawal sekarang. So jangan silap ya, bukan saya kata ini tidak penting, tetapi compare to the first one, pengurusan pembelajaran kendiri yang baik itu jauh lebih penting banding dengan internet. So jangan salah priority dari segi pengurusan pendidikan kita. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Ya. So ada soalan yang ketiga, Datuk. Ini mungkin soalan yang terakhir daripada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebawi. Jadi kita persilakan Tuan KPPD untuk membukakan soalan. Terima kasih Tuan Moderator, terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Baik, saya melihat selain daripada perubahan kepada kaedah pengurusan pendidikan, kita juga melihat satu yang saya sekarang tengah terfikir ialah keberkesanan, the effectiveness of our system and then the data itu sendiri, melihat kepada keberkesanan data tu. Kadang-kadang sekarang ini dalam situasi norma yang baru ni, data itu seolah-olah macam, okey, kalau dalam PBB contohnya, kita lebih kepada melihat penakulan, kita dapat melihat dan memahati apa yang berlaku di dalam bilik kelas kepada pelajar. Namun, apabila dia melihat kepada keberkesanan PDPR, contohnya PDPR dan kaedah yang ada sekarang ni, bagaimana kita boleh integrate all the data, dia boleh menjadi satu berkesan, menjadi satu data yang berkesan, and validity dia amat berada dalam validity yang tinggi berkaitan dengan penguasaan murid dalam PDPR yang dilaksanakan. Kerana pertama kita melihat kita daripada pelbagai daerah, pelbagai kawasan yang ada akses kepada internet, yang tidak ada akses kepada internet, yang terpaksa mengadakan bahan berada di luar daripada cara biasa, dan ini akan menimbulkan kepelbagaian keperluan untuk kita mendapat satu bentuk sistem data yang selaras untuk semua murid, semua pelajar dalam satu keadaan. Mungkin saya nak dapat pandangan Datuk berkaitan dengan perkara ini. Terima kasih, Datuk. Okey, bagus soalan itu berkaitan dengan data. Sebab benda ini juga ketika dulu saya tekankan soal, saya panggil evidence based. Evidence based. Sehingga satu peringkat dulu saya menggunakan satu frasa yang dibuat oleh, frasanya dikata begini, in God we believe, kepada Tuhan kita percaya, the rest show me data. Maknanya maksudnya kepada Allah SWT, kepada Tuhan tu kita percaya, no question. Tetapi bila you jumpa saya, show me data. Without data, saya tidak percaya apa you cakap. You just air liur je orang kata. Okay. Sampai saya peringkat begitu. Tapi saya nak tunjukkan bahawa evidence is very important. Evidence, data ni evidence.
Dan data ni boleh pelbagai. Sebab itu ada orang mengatakan bahawa if you cannot measure, kalau anda tidak boleh ukur, anda tidak boleh make it effective or efficient. Data is very important. Now, ada dua perspektif data ini. Satu data ini, data pengurusan. Satu lagi yang dipanggil data yang untuk kita punya personal, apa yang berlaku sekarang ini, kebanyakan data ini sama ada di peringkat sekolah, PPD dan kementerian, data itu bukan untuk diri dia, data itu untuk orang lain. You know what I mean? Kalau dia guru, dia kutip data itu bukan untuk dia improve dia punya teaching and learning. Dia kutip data tu sebab dia nak bagi pada pengetua. Dia nak bagi kepada PPD, dia nak bagi kepada kementerian. Sebab itu the first step saya rasa, semua kita warga pendidik, kita mesti percaya bahawa data tu bukan untuk siapa-siapa. Data tu untuk kita improve ourselves. Jika yang itu ada dalam diri kita, percayalah reliability data, kesahihan data itu akan dapat kita peroleh dengan baik. Tetapi kalau di peringkat awal itu, data itu bukan untuk dia help the student, bukan dia untuk membantu anak didik dia, tetapi data itu untuk pengetua, untuk guru besar, I think that's wrong. That's wrong. Okay? Sebab itu, that first step itu kena betul juga. Sebab itu di peringkat sekolah, saya lebih suka, umpamanya kalau pengetua dan guru besar, kena berbincang dengan guru dia. What kind of data yang kita perlu kutip untuk memastikan kita boleh monitor kemajuan anak didik kita. Of course di peringkat PPD, di peringkat GPN dan KBPM ataupun KPM, dia ada beberapa jenis data yang dia perlukan. Itu dipanggil data pengurusan. Sebab dia mau monitor pengurusan secara keseluruhan. Tapi di peringkat sekolah, data itu bukan data pengurusan. Data itu ialah data mengurus performan pelajar murid. Bagaimana kita nak mengurus performan murid? Yang itu perlu dibincang di peringkat sekolah. Di peringkat kementerian dia tak tahu. Di peringkat kementerian dia punya purpose of data itu berbeza. Di peringkat GPN pun tujuan data dikutip berbeza. Di peringkat PPD pun tujuan data kita kutip itu berbeza. Tapi di peringkat sekolah kita mengutip data itu untuk menentukan proses kemajuan murid itu. We are at the school yang ada authority itu dan kita tahu. Dan kalau kita boleh synchronizekan benda ini, saya rasa itu banyak membantu kita. Pertama, saya ulang balik kita mesti bersetuju bahawa apapun kita buat, data is very important. But the purpose to collect the data is different between every level. Di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat GPN dan juga KPM. Don't ever impose the purpose of KPM, the purpose of GPN kepada sekolah. The purpose is different. Jadi yang saya nak kongsi ini bagaimana kita di peringkat sekolah, pengetua dan guru besar itu boleh berbincang dengan gurunya seoptimumnya, menggunakan data sebaik mungkin untuk monitor the progress of the performance of the student. Yang itu lebih penting. Baru kita boleh synchronizekan di antara tujuan KPM, PPD, GPN dengan sekolah. Supaya kita dapat data yang betul-betul yang kita perlukan. Bukan data yang menyusahkan semua pihak. Tapi data yang betul-betul kita perlukan. I think yang ini perlukan perbincangan. Tetapi pemerhatian saya lihat di Malaysia, sudah ada budaya bahawa don't talk rubbish, you must talk with data. Yang itu sudah ada. Saya tengok yang itu alhamdulillah sudah merata pemikiran tu bahawa sekarang orang tidak bercakap pakai audio lagi. Orang cakap pakai data sudah. Tapi now how to maximize the quality of data is different level. Terima kasih. Datuk, ada satu soalan ni daripada pedalaman 3 ni, Datuk. Ya. Jadi soalannya, apakah kaedah yang sesuai untuk memotivasikan PDPC guru-guru di pedalaman? Silakan, Datuk.
Oh, soalan ini soalan cupu mas ni. Motivasi ada dua jenis. Kalau kita belajar, I just to ulang baliklah. Motivasi ni sama ada dia internal motivation ataupun external motivation. Okay? Kebanyakan kita banyak bergantung kepada external motivation. Bukan saya kata tidak penting. Ya. External motivation daripada luar yang menyebabkan kita motivate. Sebab itu kadang kita cari penceramah daripada luar, cari pakar daripada luar, cari reward daripada luar untuk memastikan kita bermotivasi. Tetapi external motivation ini dia very short term, jangka pendek je. Lepas itu tak ada lah. Yang boleh kita dapat bertahan lama, yang kita semua ni, jadi cikgu boleh bertahan lama ni because the internal motivation. Intrinsic motivation. Kita rasa bertanggungjawab bila berhadapan dengan paling loyal lah cikgu kita teruk-teruk pun bila dia masuk kelas dia nampak anak murid dia akan mengajar juga sebab dia nampak anak murid dia itu ialah tanggungjawab dia. Sebab itu the internal intrinsic motivation is very important. Now, the question is bagaimana intrinsic motivation ini boleh dapat kita pertahankan dan boleh dapat pertingkatkan. Sebab itu intrinsic motivation ini pertama dia kena kalau di peringkat pengurusan di peringkat sekolah contoh. Bagaimana kita dari segi pengurusan, saya lihat dari pengurusan ya, pengetua, guru besar contohnya. Bagaimana dia value, bagaimana dia menghargai guru-gurunya itu supaya mereka rasa dihargai. Sebab penghargaan pengetua itu akan meningkatkan dia punya intrinsic motivation. Sebab itu kadang-kadang guru kita, contoh ya, guru kita bukan dia mau pun bagi reward yang eksternal, tapi kita senyum dengan dia pun, kan? Kita puji dia pun, kita bagi dia kerja, kita libatkan dalam kerja kita tunjuk kita punya vision yang jelas ke mana kita nak bawa, itu sebenarnya memupuk intrinsic motivation guru itu. It's nothing to do dengan extrinsic pun. Sebab kaedah pengurusan kita itu sebenarnya mestilah memikirkan bagaimana kita nak mengembangkan the intrinsic motivation of our teachers. Sama ada dia berada di luar, di luar bandar atau dalam bandar, sama saja. Sebab pressure sebagai guru ini di mana-mana pun sama saja. Pressure of the parent, pressure of the administration, pressure of macam-macam pressure. Dan hanya kalau kita boleh membantu mengembangkan intrinsic motivation guru itu saja yang dia boleh bertahan di luar bandar. Saya banyak guru-guru kita dan tidak ramai sebenarnya orang boleh pertahankan intrinsic motivation dia personal. Dia perlukan support daripada luar. Support daripada luar ini bukan berbentuk reward juga, tetapi juga berbentuk yang memupuk dia punya intrinsic motivation. Seperti yang saya sebut tadi, pujian, cara bekerja, itu kaedah pengurusan kita pun sudah cukup. So saya rasa tipnya, hintnya ialah bagaimana kita di peringkat pengurusan dapat mengembangkan intrinsic motivation guru itu. I think itu sesimpelnya lah. Tak kira lah guru itu ada di luar bandar ataupun di mananya. Sebab itu penting. Banyak kaedahnya banyak lah, tapi saya punya tip itu dia. Pupuk dia punya intrinsic motivation itu. Banyak caranya. Contohnya macam sekarang ini pun, sebagai contoh ya, e-colloquium ini. E-colloquium ini, jangan ambil mudah ya. Perkongsian ini banyak trigger intrinsic motivation guru-guru kita. Betul. You perhatikan, banyak trigger intrinsic motivation. Sebab ada benda-benda yang dia tunggu selama ini, oh ini yang saya mau. So dia trigger dia punya intrinsic motivation untuk dia kekal sebagai guru yang baik. Wallahu alam. Okey, terima kasih Datuk. Jadi kita bersyukur bersama dengan Datuk pada pagi ini untuk mengupas satu tajuk yang cukup menarik, iaitu pengurusan perubahan pendidikan, impak COVID-19 terhadap persekolahan, yang mana kita fokus kepada kumpulan sasar
iaitu pemimpin-pemimpin pendidikan di peringkat sekolah. Jadi perlu ada satu anjakan perubahan yang kita bukan sekadar kita faham tetapi kita perlu kuasai. Jadi bagi pihak Urustia Datuk, pihak kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih sekali lagi sebab dapat bersama dengan kami meluangkan masa Datuk yang kami memang sedia maklum Datuk sibuk dengan urusan-urusan rasmi yang lain mungkin. Jadi sebagai simboliknya Datuk, tanda penghargaan daripada seluruh warga pejabat pendidikan daerah Tatau Sebahu atas kesudian yang berbahagia Datuk Cikgu Dr. Amin Senin bersama dengan kami dalam program E-Colloquium Pendidikan Peringkat Kebangsaan Siri 2 tahun 2020. Jadi sebagai simbolik cenderahati daripada pihak Urustia, ini Datuk, kami akan postkan terus daripada Bintulu kepada Datuk. Ya. Di alamat nanti dengan menggunakan kapal terbang. Terima kasih Cikgu Ismawi. Ya, sama-sama. Dan juga sijil Datuk. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Samri dan juga kepada rakan-rakan guru yang lain dan juga pemimpin pendidikan ya. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Ya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Datuk. Sama, terima kasih. Okay Datuk. Bye. Kita ada sesi bergambar Datuk. Oh, ada lagi ya? Sebelum kita, sesi bergambar. Ya. Secara maya Datuk. Boleh. Coba. Itu lambang apa tu? Cantik lambang tu. Ini mic. Tulisan khat. Oh, tulisan khat ya. Bunga. Tulisan khat ya. Ada dengar tak? Dengar. Halo? Halo, okey. Saya dengar. Ya. Okey dah. TS Gebilang tu sebenarnya Tatau Sebahu. Tatau Sebahu Gebilang dan boleh juga dikatakan transformasi school. Oh. TS 25. Itu yang kita gunakan. Dua-dua sekali. Okey dah gambar. Okey. Terima kasih Datuk. Okey Datuk, thank you. Terima kasih. Okay, thank you. Bye.